Cantik Ustaz. Cantik. Nak kan? Baik. Baik. Betul tak ni? Ini. Betul. Betul lah. Baik. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya takutlah oleh kamu akan bala bencana dan juga musibah yang berlaku tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi mengenai kepada semua makhluk. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah Allah taala itu maha keras balasan siksaan dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta hakuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak beriman salah seorang kamu ataupun tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Rasulullah, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Amati fadil tuan imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, pengurusi Korea, jawatankuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengizinkan pertemuan kita, perjumpaan kita malam ini untuk kita mengisi program kuliah takmir kita sebagaimana biasa, iaitulah pada malam malam Selasa malam Rabu, minggu yang kedua dan keempat, insya-Allah. Dan ini adalah kuliah kita kuliah malam ni, dan akan datang ada satu lagi kuliah. Alas kuliah akan ada satu lagi nanti. Lepas tu kita dah masuk Ramadan lah. Okey. So maknanya kuliah kita ada minggu yang keempat, ada satu lagi lah, tak silap sajalah. Habis je kuliah minggu keempat, mana kita dah tangguhkan kuliah kita kerana Ramadan dan juga hari raya. Kalau kita sambung pun insya-Allah lah lepas hari nantilah insya-Allah. Baik. Kita masih lagi perbincangan dalam bab beriman kepada hari kiamat. Hari itu
So apakah makna beriman dengan hari kiamat? Beriman pada hari kiamat itu ialah mempercayai dengan kepercayaan yang jazam bahawa hidup manusia di dunia ini bukan hidup untuk semata-mata sebagai hayatul khalidah, kehidupan kekal. Malah hidup mereka akan berakhir dengan kedatangan hari kiamat. Hari kiamat. Dan tidak ada satu hari pun selepas daripada hari kiamat itu berlakulah. Cuma yang ada hari kebangkitan lah. Hari kebangkitan dan juga hari penghisapan. Kerana semua manusia akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar zarah, nescaya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, nescaya juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat besok. Baik. Di samping itu kita tahulah kan dunia ni tuan, dunia ni ialah darul fana. Darul fana, mana negeri kebinasaan. Negeri akan binasa. Yang kekal mana? Darul baqa. Itulah akhirat. Dan dunia ini merupakan negara untuk kita bercucuk tanam, mencari bekalan kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah jabatan kepada negeri akhirat. Okay? Hari itu saya dah contoh bahawa hari kebangkitan ini adalah satu hari yang mesti datang. Hari yang mesti datang. Kan? Kerana berdasarkan pada cita-cita yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana yang berlaku pada Nabi Uzair hari itu, au kallazi marra ala qaryatin wa huwa khawshatun ala urushiha, yang ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang ceritakan berkenaan dengan kisah Uzair, Nabi Uzair. Di mana Nabi Uzair itu telah berjumpa dengan satu kampung, yang mana kampung itu telah pun rosak dan binasa disebabkan oleh perbuatan raja yang zalim pada masa tersebut. Kemudian Nabi Uzair tuan, bila dia nampak kejadian tadi dengan manusia yang bergelimpangan, kemudian dengan kepesunahan kampung tersebut, maka terdetik dalam hati dia kan bagaimana Allah Ta'ala akan menghidupkan semula, bagaimana Allah Ta'ala akan membangunkan semula perkampungan yang telah rosak ataupun punah ini. Boleh tak Allah Ta'ala buat berlaku gitulah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang terdetik ataupun terlintas pada hati Uzair. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menidurkan Uzair itu selama 100 tahun. Menidurkan dia selama 100 tahun. Ada yang menyatakan bahawa Allah Taala mematikan dia selama 100 tahun. Okey. Kemudian selepas dia mati 100 tahun atau ditidurkan selama 100 tahun tuan, kemudian dia dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia bangkitkan semula Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bercakap seorang diri, kan, dia pun berkata-kata seorang diri, berapa lamakah aku telah pun tertidur? Berapa lama aku dah tidur? Kam labistu yawman aw ba'da yawm. Ada yang mengatakan bahawa dia terdengar satu suara yang menegur dia, kan, berapa lama kamu telah tidur? Maka dia jawab, mungkin aku telah tidur 1 hari ataupun setengah hari. 1 hari ataupun setengah hari. Bal labista mi'ata'am. Tetapi sebenarnya kamu telah pun tidur selama 100 kali. 100 hari sebenarnya kamu dah tidur lah. Bukan 1 hari kamu tidur ataupun setengah hari, tapi 100 hari. Lihatlah buktinya kepada makanan kamu yang masih elok dan masih baik, yang kamu bawa ketika dulu bersama dengan kedai tadi. Dia ada bawa saya ke kedai waktu dia lalu kepada kawasan perumahan perkampungan yang telah memusnah itu, tuan-tuan. Dia bawa kedai dan juga bahan makanan dia sekali lah, kerana dia Al-Muzi itu masa itu dia musafir ataupun merantau di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi suara tadi mengatakan bahawa lihatlah kepada makanan kamu, kan? Dan bila dilihat pada makanan dia dapati bahawa makanan dia masih baik dan bagus lagi. Kemudian suara tadi menyatakan bahawa lihat pula kepada kedai kamu. Lihatlah kedai kamu, macam mana kedai kamu tu telah pun menjadi tulang belulang.
telah menjadi tulang belulang tuan-tuan. Tak ada lagi dia punya rupa kedai tu, tak ada. Kemudian daging dia pun tak ada, kulit dia pun tak ada, semua api dah hancurlah. Okey, ini nak membuktikan kita tuan-tuan pada tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan akan keldai tadi. Jadi nak tunjukkan kepada Uzair bahawa Allah Ta'ala berkuasa untuk menghidupkan semula orang yang telah pun mati ataupun kedai yang telah pun mati, yang telah 100 tahun, yang tinggal tulang belulang tadilah. Maka Allah Ta'ala pun menghidupkan semula kedai tadi di hadapan mata Uzair. Maka Uzair melihat kejadian tadi. Allah Ta'ala telah mempercantumkan semula dia punya daging-daging dia semula, kemudian tulang-tulang dia semula dikumpulkan semula, kemudian dia punya kulit-kulit sekali lah, sehinggalah kedai tadi sempurna seperti sedia kala. Kemudian Allah Ta'ala datangkan semula roh kepada kedai tadi. Maka kedai tadi pun hiduplah tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka kedai tadi pun hiduplah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas daripada kejadian tadi tuan-tuan, pada sebelum daripada Uzair sampai kepada perkampungan tadi, orang-orang kampung dia yang lain, mereka kenal Uzair itu siapa. Mereka dapat cam Uzair itu siapa. Tetapi bila Uzair telah pun mati ataupun diwafatkan, ditidurkan selama 100 tahun, kemudian dia kembali semula pada perkampungan dia, orang-orang kampung tak kenal lagi Uzair. Kenapa? Kerana jarak masa dah 100 tahun. Jadi orang kampung dia pun tak kenal Uzair lah. Dan raja yang ada pada masa itu pun dah bertukar dengan raja lain. 100 malam maklumlah tuan-tuan, jaraknya 100 tahun. 100 tahun ni kira 1 abad kan? 1 abad. So 1 abad ni 100 tahun tuan-tuan. Terlampau jauh dia punya jarak masa dia. Umur kita pun kadang-kadang tak sampai 100 tahun, tetap. Dia dalam 60 tahun, 70, 80 tahun dan sebagainya. Okay. Kemudian Nabi Uzair balik kepada perkampungan dia. Bila sampai ke perkampungan dia, seorang pun tak kenal Uzair ni siapa. Okay. Kemudian Uzair pun berkata, ada tak di kalangan kamu ni orang yang paling tua di kalangan kamu? Ada tak? Saya nak jumpa orang yang paling tua daripada kalangan kamu. Maka berkata Allah di kampung, dia kata ada seorang yang tua di kalangan kami, dan dia seorang yang buta. Dia seorang yang buta, perempuan tua dan buta. Maka Uzair kata, pergilah panggil orang itu, wanita tersebut, dan bawa kemari. Kan? Kemudian bila sampai ataupun berjumpa dengan perempuan tua tadi, maka Nabi Uzair pun berkata kepada perempuan tua tadi, kamu kenal tak Uzair? Dia kata, saya kenal Uzair, dia kata. Tapi dia dah lama hilang dah. Dah lama hilang. Dah 100 tahun dah dia hilang. Kami tak pernah pun jumpa dia. Semenjak dia hilang kami tak pernah jumpa dia. Kan? Dia kata, Nek tahu tak sekarang ni depan Nek ni Uzair, dia kata. Uzair depan Nek ni, dia kata. Betul kau kamu ni Uzair? Ya, tapi masalahnya saya tak nampak, dia kata. Saya dia buta. Boleh tak kamu, kerana apa yang saya tahu, dia kata Uzair ni seorang yang mustajab doa dia. Boleh tak kamu mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengembalikan semula penglihatan saya? Tuan-tuan. Maka Uzair pun berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya dikembalikan semula penglihatan nenek tua tadi yang buta tadi. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan, maka nenek tua tadi pun maka celik semula. Bila celik semula, maka dia nampaklah, oh ini sebenarnya Uzair, dia kata. Uzair, tapi Uzair dalam keadaan masih muda tuan-tuan, masih muda. Kerana Uzair masa itu, kata silap saya, waktu dia sampai pada perkampungan yang musnah itu, kata silap saya dalam umur dalam 40 tahun ataupun 50 tahun umur dia. Masih muda lagi. Kan? Kemudian dia kata, dia kata, oh betul lah kamu ni Uzair, dia kata. Rupanya kamu masih hidup. Tapi muka kamu ni muda, dia kata. Muda dia. Sedangkan saya ni dah tua, dia kata. Kemudian cucu pada Uzair pun tuan-tuan telah tua dah. Cucu dia dah umur 70 tahun ke 80 tahun tuan-tuan, cucu pada Uzair itu. Sedangkan Uzair tadi masih lagi umur dalam 40 tahun. Mana umur nenek itu, umur datuk lagi muda berbanding dengan umur cucu tuan-tuan. Umur datuk lagi muda berbanding dengan umur cucu. Itulah tuan-tuan kejadian yang berlaku kepada Uzair tadilah. Jadi orang pun semua takjub dia tengok. Kemudian ada pula menyatakan yang minta kepada Uzair,
Wahai Uzair, dia kata, kalau betul lah kamu ni seorang Uzair ataupun Nabi Uzair, dia kata, boleh tak engkau membacakan kitab Taurat kepada kami? Boleh tak kamu bacakan kitab-kitab Taurat kepada kami? Kerana setahu kami Uzair itu seorang yang hafal tentang kitab Taurat. Boleh tak kau bacakan? Kalau betul lah kamu boleh baca dan hafal kitab Taurat ni, kami mengakui bahawa kamu seorang Nabi lah. Maka lepas tu Uzair pun diberikan ilham Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berjaya tuan-tuan membaca kitab Taurat itu keseluruhannya di hadapan orang-orang kampung tadi yang pada mulanya masih ragu-ragu lah, masih ragu-ragu bahawa inikah Uzair yang sebenarnya, tuan-tuan. Itulah kejadian yang berlaku kepada Nabi Uzair itu, dan benda ni dirakam ataupun disebut dalam Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuma dalam Quran dia cerita hanya sampailah kepada bab orang kata Allah Taala menghidupkan semula keldai dia. Allah Taala hidupkan semula keldai dia. Dan juga makanan tadi kan ditunjukkan, yang menunjukkan perbezaan antara makanan, perbezaan pada makanan dan juga perbezaan kepada kedai yang telah pun jadi tulang belulang, yang mana Allah Ta'ala berkuasa untuk menciptakan semula ataupun menjadikan semula kehidupan yang baru. Sebagaimana Allah Ta'ala memudahkan berlakunya sesuatu kematian kepada makhluk itu, ataupun Allah Ta'ala memudahkan tuan-tuan mencipta alam ini, yang mana alam ini dicipta Allah Ta'ala ada menyatakan selama 6 hari saja Allah Ta'ala mencipta alam ini, langit dan juga bumi. Begitu juga Allah Ta'ala mampu menciptakan semula hari kebangkitan semula, selepas daripada kematian makhluk ataupun kematian manusia, tuan-tuan. Baik, Kemudian ada satu kisah lagi berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS, di mana Nabi Ibrahim, tuan-tuan, satu hari dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Tuhanku, boleh tak kau tunjukkan pada aku ni bahawa kau boleh menghidupkan orang yang telah mati. Ya Allah, kau tunjuk pada aku, ya Allah, tanda yang menunjukkan bahawa kamu boleh menghidupkan orang yang telah mati. Maka Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim AS, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman kepadaku? Kata Allah. Maka Ibrahim kata, aku beriman padamu ya Allah, aku beriman, tetapi aku nak supaya hatiku ni lagi tenteram dan lagi kuat dan tahqiq keimanan aku kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim salam supaya mengambil 4 ekor burung ataupun 4 jenis binatang lah yang berbentuk burung lah, burung ke, orang kata itik ke, ataupun ayam ni kan, yang binatang-binatang yang boleh terbang ni, yang ada kepak ni. Jadi dikumpulkan binatang tadi, kemudian Allah Ta'ala perintah kepada Ibrahim supaya menyembelih binatang tadi. Dan sembelih binatang itu Allah Ta'ala perintah Ibrahim supaya dicampur adukkan, digaul ataupun dicampur adukkan 4 ekor binatang tadi. Kemudian kepala binatang itu diambil, dia ada 4 kepala tadi kan, binatang tadi yang telah pun disembelih. Kemudian nak letak kepada 4 buah gunung, 4 buah gunung dia letakkan binatang tadi. Kemudian lepas tu naklah kamu menyeru akan binatang tadi yang telah bercampur aduk tadi, bercampur aduk orang kata kan antara ayam dengan iti ataupun dengan angsa ke apa kan, yang binatang-binatang yang ada kepak boleh terbang campur aduk kan, cincang campur aduk dan sebagainya lepas tu kamu serulah binatang tadi kepada kepala dia tadi. Mana kepala dia? Serulah. Maka dia akan datang mencari kepalanya dengan secepat kilat. Semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ini nak menjadikan bukti kepada kita bahawa salah satu daripada bukti bahawa terjadinya hari kebangkitan itu. Tak? Itu juga kisah yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Penghuni gua kan, Ashabul Kahfi, di mana mereka masa itu melarikan diri daripada raja yang zalim. Sebabkan raja yang zalim ni suka orang kata membuat kerosakan di muka bumi, kemudian dia akan menangkap sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka akan ditangkap. Akhirnya jadi penghuni gua Ashabul Kahfi ni melarikan diri ke dalam gua tadilah.
Melarikan diri pada gua tadi bersama dengan seekor anjing, dan mereka itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah pun tertidur dalam gua itu, tuan-tuan, selama 300 tahun pula. Nampak? 300 tahun mereka itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Selepas 300 tahun, akhirnya mereka jaga semula. Nampak? Bila mereka jaga semula, tuan-tuan, mereka dapati bahawa kan bila mereka keluar daripada gua ataupun mereka di mana mereka melantik salah seorang daripada mereka membawa duit, bawalah duit ini, pergilah ke pasar, carilah makan di sana, tengoklah apa benda yang kamu boleh beli dan bawalah balik makanan tadi. Kan bila kawan tadi keluar, tuan-tuan, bawa dengan duit tadi kan, dan dia beli makanan, dan dia bertanya kepada orang kampung pada saya tu kan, dia kata, mana pergi raja yang zalim itu? Dulu ada tak raja yang zalim itu? Tak ada dah, tuan. Dia kata, itu dah lama dah, 300 tahun lepas. Sekarang ni raja kita seorang raja yang baik, dia kata. Seorang raja yang baik dan suka menolong rakyat. Jadi pemuda tadi pun terkejut. Kemudian waktu dia dah beli makanan tadi, dia tunjukkan duit tadi. Bila dia tunjukkan duit tadi, tuan-tuan, dia berarti bahawa duit tadi tidak laku lagi. Duit tu tak laku lagi dah. Kerana zaman telah pun berubah. Tak ada lagi duit tadi dipakai lagi dah. Okey, ni benda ni disebut dalam Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ni nak menunjukkan kepada kita bahawa kan tidak mustahilnya hari kebangkitan itu berlaku, dan banyak Al-Quran menyatakan tentang hari kebangkitan. Apa ya? Baik. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, tuan-tuan, berkenaan dengan ayat Quran, berkenaan dengan hari kiamat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kulla zati hamlin hamlaha wa taranna sasukara wa ma hum bisukara walakinna Allah azabun syadid. Surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Maksudnya, tuan-tuan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya kan hari kiamat itu ialah hari yang sangat besar. Zalzalah ni maksudnya asalnya kegoncangan. Kegoncangan pada masa itu, tuan-tuan, satu kegoncangan yang sangat besar, sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada masa itu, tuan-tuan, kan, kamu melihat peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu menyusu akan lupa anak yang disusukannya. Bila berlaku hari kiamat, tuan-tuan, bila berlaku hari kiamat, ibu yang menyusukan anak, mereka akan terlupa dengan anak dia. Kenapa? Kerana masa nak cari ni jalan macam mana nak menyelamatkan diri. Samalah seperti contohnya berlaku peristiwa tsunami kan. Tsunami yang mengorbankan banyak kan mangsa kan. Seperti yang berlaku pada 2004 tak? Di Aceh dulu kan sampai 200,000 tuan-tuan yang meninggal dunia kan. Kerana apa? Kerana dilanda oleh tsunami. Macam mana masa tu keadaan tuan? Masing-masing akan lupa dirilah. Masing-masing nak sibuk nak menyelamatkan diri ni. Sehingga akan tertinggal harta kekayaan. Sehingga tertinggal kata perniagaan masing-masing. Sehingga tertinggal anak isteri masing-masing. Hingga tertinggal adik keluarga masing-masing. Kerana masing-masing nak menyelamatkan diri ni. Macam mana ni? Kerana air begitu tinggi yang besar, yang nak menghentam mereka lah. Nampak tuan-tuan? Itu juga seperti yang berlaku di Palu kan, di Sulawesi dan sebagainya kan. Menunjukkan pada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala ini, tuan-tuan, boleh menarik nikmat itu sekelip mata saja. Manusia, tuan-tuan, kadang-kadang dia nak buat satu benda tu makan masa yang lama. Kita nak buat rumah, tuan-tuan, kita kumpul duit yang banyak nak buat rumah. Kita nak buat masjid, kita kumpul duit yang banyak tu makan masa yang lama. Okay? Kita nak buat sesuatu, tuan-tuan, bangunan, biasanya kita akan mengumpulkan dana yang lama untuk membuat sesuatu bangunan tadi. Tetapi, tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala nak menarik bangunan tadi, nak memusnahkan bangunan itu, sekelip mata saja Allah Ta'ala boleh menghancurkan, tuan-tuan. Nampak? Seperti kes yang berlaku di Palu kan, macam mana Allah Ta'ala kata membalik-balikkan tanah tu. Nampak?
Allah Ta'ala membalikkan tanah tu tuan-tuan, kan, diputar-putarkan tanah tadi sehingga kemudian dibenamkan ke dalam tanah seperti yang berlaku di Palu kan, masya-Allah tuan-tuan. Itulah kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di manusia, sehingga sampai sekarang tuan-tuan, kan, orang yang telah boleh tenggelam tu masih lagi tidak dijumpai, tak dapat dikesan. Waktu berlaku dulu tuan-tuan, mereka dengar juga, terdengar suara orang merintih, orang menjerit dan sebagainya, terdengar di bawah-bawah tanah tu. Tapi zaman sekarang dah tak dengar lagi dah. Semua dah senyap, dah ditimbus oleh tanah, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan. Okey. Baik, kemudian yauma tarawnaha tazhalu kullu murda'atin amma ardan wa tarau kulla zati hamlin hamlaha wa taranna sukara wa ma hum bisukara walakinnallaha azaban syadid. Pada hari itu kamu melihat peristiwa yang sangat menggerikan. Tiap-tiap ibu menyusu akan lupakan anak yang disusukan dia tadi. Anak yang disusu digendong tu lupa tuan-tuan. Kenapa? Nampak, kan, azab yang menggerikan. Kan, dengan orang kata gunung ganang yang berterbangan. Sebutlah kiamat kan, kiamat gunung ganang yang berterbangan. Kemudian orang kata kalau tsunami itu tak sampai lagi yang berterbangan tuan-tuan. Ini gunung ganang berterbangan. Kemudian orang kata bintang-bintang berjatuhan, planet-planet berlanggar di antara satu sama lain. Air laut pula orang kata membuak, mengelegak ataupun membuak tuan-tuan, air laut itu. Itulah, kan. Kemudian orang kata dengan tanah runtuh dan sebagainya tuan-tuan. Masya-Allah, itulah orang kata, kan, dahsyatnya tuan-tuan kejadian itu, hari kiamat itu. Kemudian watadau kullu zati hamlin hamlaha. Kemudian perempuan yang mengandung pula tuan-tuan, gugur kandungan dia. Perempuan mengandung tu gugur kandungan dia. Tak? Bukan senang nak gugur kandungan. Apalagi kalau contohlah orang tu lah tuan-tuan, dia ialah kalau perempuan tu contoh dah 8 bulan 9 bulan, jadi nak gugur kandungan tu susah lah kan. Biasanya kalau setakat 3 bulan 4 bulan boleh gugur kandungan lagi, kerana dia tak kuat lagi tuan-tuan. Anak janin tu dalam kandungan rahim tu tak kuat lagi. Ni dah 8 bulan 9 bulan dah kuat janin tu, tapi boleh gugur kandungan tadi kerana kedahsyatan kiamat itu. Wataran nasa sukara, dan kamu melihat manusia itu gila ataupun mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi sebenarnya mereka tidak mabuk. Walakinnallaha azaban syadid, tetapi mereka itu melihat azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dahsyat, sangat dahsyat, macam yang sebut tadi kan. Okey. Seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata dalam surah Az-Zalzalah berkenaan dengan kiamat juga. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 8 tuan. Maksudnya iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Tak? Semua bergoyang, semua bergoncang. Tuan-tuan lihatlah, kalau contoh dalam tuan-tuan lihat dalam video kan, video bila berlakunya gempa bumi, kerana ada masanya kadang-kadang terakam lah, seperti yang berlaku di Palu ke apa kan. Jadi video sempat merakam kejadian gempa bumi tadi. Tengoklah macam mana tuan, masa tu orang tengah sembahyang pun bila berlaku gempa bumi tuan-tuan, semua cabut lagi. Semua cabut lagi. Kalau jemaah tu satu saf tu habis semua cabut lagi. Yang tinggal imam ni, sesilat imam pun cabut lagi juga. Nampak? Tuan-tuan tengoklah video kan. Imam macam lagi, Bilal macam lagi, tak sanggup nak tunggu. Kerana kalau tunggu kan kemungkinan besar akan dihimpap oleh siling ataupun tiang masjid ke dan sebagainya kan. Dia akan himpap, kemungkinan boleh mati dan sebagainya kan. Tu dah kira orang kata wajib dia tu menyelamatkan nyawa. Tapi kalau seandainya tuan-tuan nak semayang juga terus, kalau ditakdirkan mati, matilah. Kira mati syahid lah tu kan. Dinamakan sebagai syahid akhirat.
syahid akhirat. Kerana syahid ada tiga. Syahid ada tiga. Pertama syahid dunia dan akhirat. Yang kedua syahid akhirat. Yang kedua syahid dunia. Yang ketiga syahid akhirat. Syahid akhirat. Macam mana dia katakan syahid dunia dan akhirat? Syahid dunia dan akhirat itu ialah seseorang yang pergi berperang untuk melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir harbi yang kata yang benci pada Islam. Dan dia memerang Islam. Jadi kita pergi pada zaman Nabi SAW kan Nabi banyak ikut peperangan. Seperti kata peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Handaq, peperangan Tabuk, peperangan Hunain dan sebagainya. Kan peperangan banyak dilalui para Nabi juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kalau seandainya mereka pergi perang tadi kerana niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka mati dalam perangan tadi, maka dikira sebagai mati syahid dunia dan akhirat. Okey, tapi di kalangan para sahabat yang pergi perang tadi, ada juga di kalangan mereka tadi yang dia bukan pergi perang kerana Allah Taala, tapi kerana nakkan nama, nakkan harta, nakkan kedudukan dan sebagainya. Ini dinamakan sebagai apa tu? Ini dikatakan sebagai syahid dunia sahaja. Syahid dunia. Tapi bukan para sahabat dah, yang selain para sahabat. Mana kalau saya sahabat tadi dia adalah niat-niat lain kan. Jadi kalau dia mati dalam peperangan tadi, ini dinamakan sebagai orang yang mati syahid dunia. Maknanya segi bab dunia kita nampak dia mati syahid. Tapi akhirat dia tidak namakan sebagai mati syahid. Kerana dia pergi perang tadi bukan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, golongan ketiga, iaitu orang pergi perang, bukan orang pergi perang, tapi orang yang mati kerana tenggelam. Orang yang mati kerana dihimpap oleh bangunan yang tinggi, yang beban yang besar, ataupun orang yang jatuh daripada bangunan tinggi, ataupun contohnya perempuan dia mati kerana kata bersalin, ataupun terkena penyakit taun dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai orang yang mati syahid akhirat. Ini nama syahid akhirat. Daripada konteks dunia kita tak namakan sebagai syahid, tapi dalam konteks akhirat dinamakan sebagai orang yang syahid. Itu dikatakan sebagai orang mati syahid akhirat. Baik. Jadi kita kembali pada ayat tadi tuan-tuan. Di mana Allah Taala menyebut Al-Quran, dia kata iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi tadi digoncangkan dengan sebagai goncangan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan dikeluarkan oleh bumi tadi akan segala dia punya khazanah dia. Khazanah dia. Apa yang terdapat dalam bumi tuan-tuan, semuanya akan dikeluarkan oleh Allah SWT bila berlakunya kiamat tadilah. Dalam bumi ni kadang kita tak tahu apa benda dalam bumi ni. Minyak ke dalam bumi ni tak tahu. Bawah masjid ni tuan-tuan tahu tak apa benda bawah masjid ni? Tak tahu kan, ada minyak ke, ada emas ke, ada perak ke, ada temaga ke, ada besi ke bawah masjid kita ni, tahu ke? Tak tahu kan. Besok akhirat bisa berlaku kiamat tuan-tuan, akan dikeluarkan. Mayat pun betul juga akan dikeluarkan, terbungkas. Apa-apa segala benda yang isi yang terdapat dalam bumi ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian manusia pun berkata, apakah hari ini? Apakah hari ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari ini ialah apa yang sudah terjadi pada bumi, dia kata pada hari ini bumi pun menceritakan khabar beritanya bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya berlaku demikian. Jadi bumi pun menceritakan memang Allah Ta'ala dah perintahkan kami ini supaya kami membongkar segala khazanah-khazanah yang terdapat dalam perut kami, dalam bumi dah. Baik, kemudian pada hari itu manusia akan keluar berselerakkan. Bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin tuhaddisu yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar secara berselerakkan daripada kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amalan yang mereka yang mereka kerjakan. Maka siapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarah, nescaya akan diperlihatkan dalam suratan amalnya. Maka barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan diperlihatkan dalam suratan amalan mereka tuan-tuan. Jadi ayat ni ialah ayat yang terdapat dalam surah Sujud Amma ni. Ini merupakan ayat yang popular tuan-tuan. Yang famous ayat ini. Nak menceritakan bahawa terdapatnya hari kebangkitan itu. Kemudian hari kiamat ni tuan-tuan, dia punya banyak nama.
Salah satu ialah Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Yang kedua Yaumus Sa'ah, Yaumus Sa'ah, hari kiamat. Iqtarabis sa'ah wa ansyaqqal qamar, telah hampirlah berlaku kedatangan kiamat dan bulan pun terbelah. Bulan pun terbelah. Ini ayat dalam surah Qamar lah. Kemudian hari akhirat. Dalam Quran banyak perkataan hari akhirat. Nama lain pada hari kiamat ialah hari akhirat. Bal tu'sinul hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan demikian, bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu sebenarnya lebih baik dan juga lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal, tuan-tuan. Tapi manusia, tuan-tuan, banyakkan yang lupa. Banyak kalau manusia ni lupa. Dia tak ada fikir tentang hari kiamat ke hari kebangkitan, dia tak ada fikir dia. Dia fikir hanya keseronokan dunia je. Masya-Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat tak hari itu kan ada satu video kan dalam satu majlis perkahwinan.